Muslimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang dihormati dan dikasihi tetamu kita pada malam ini, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS, yang saya kasihi sahabat saya yang berhormat Datuk Nasaruddin Daud, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, saudara saya, saudara Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi, Exco Dewan Pemuda PAS Malaysia, saudara Nuruddin Zaki Hamzah yang merupakan Presiden Gerakan Suara Rakyat Malaysia di Mesir, Suara, sahabat-sahabat saya daripada Kelantan, adik-adik muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul, berhimpun, dan di hadapan saya ini kullu syabab, semuanya pemuda-pemuda, sebagaimana yang disebutkan tadi, pemuda-pemuda yang insya-Allah akan menjadi penentu kepada perubahan yang besar yang insya-Allah kita akan lakukan di negara kita Malaysia, insya-Allah. Saudara-saudara sekalian, saya baru saja pulang daripada Mesir dan datang lagi. Selama lebih kurang 2 minggu saya berada di Mesir menjadi tetamu pemerhati pilihan raya di peringkat antarabangsa yang diwakili oleh lebih daripada 40 negara. Kita berada di sini selama 2 minggu meninjau dan melihat perkembangan suasana dan perjalanan pilihan raya yang dijalankan di Mesir. Jangkaan awal kita dalam suasana kegawatan isu dan suasana kegawatan politik yang berlaku di Mesir, ramai yang menjangkakan suasana hari mengundi akan berlaku kekecohan, akan berlaku ketidaktentuan dari segi hari mengundi. Tetapi saya boleh sebut kepada saudara-saudara, pilihan raya di Mesir, Masya Allah, prosesnya telus. Pilihan raya di Mesir yang baru saja kurang lebih setahun menumbangkan suatu rejim yang kejam dan zalim, boleh melaksanakan proses mengundi dan pilihan raya yang cukup telus. Cukup umur 18 tahun, rakyat yang mempunyai pengenalan, kad pengenalan, semuanya layak mengundi. Seluruh rakyat Mesir yang 18 tahun ke atas secara automatiknya
menjadi pengundi. Di pusat-pusat pengundian, walaupun tentera yang menjaga, polis yang menjaga, tetapi suasananya cukup aman. Ibu-ibu boleh bawa anak-anak ke tempat mengundi. Orang tua dan anak-anak mereka boleh masuk ke tempat mengundi. Masuk ke tempat mengundi, angkat 10 jari. Mengundi. Lepas mengundi, celup jari dan ada tanda selesai mengundi. Ini suasana yang ada. Tidak ada kegawatan besar di hari mengundi sebagaimana yang wujud dalam negara kita. Dahlah kena ada bangsal panas. Tiap-tiap parti politik pula kena pula membuat penelitian kepada daftar mengundi, adanya isu pengundi hantu dan sebagainya, yang menjadi permasalahan yang besar. Sehingga kan untuk kita menyelesaikan isu celup jari, terpaksa mengambil fatwa, majlis fatwa terpaksa mengeluarkan fatwa sama ada sah sembahyang ataupun tidak sah untuk mengambil wudu, sedangkan telah dilaksanakan di banyak negara-negara umat Islam, tidak menjadi sebarang masalah. Dan inilah saudara-saudara sekalian, walaupun ada kekurangan-kekurangan yang berlaku, tetapi dari sudut ketelusannya jauh lebih telus daripada negara kita yang telah lebih daripada 50 tahun nak masuk 60 tahun merdeka. Kita masih lagi berhadapan dengan isu ketidaktelusan perjalanan pilihan raya, isu pengundi hantu, isu pendaftaran yang berbilang-bilang, pertambahan pengundi yang meragukan, dan pelbagai isu-isu yang boleh menjejaskan sistem pilihan raya dan demokrasi yang ada dalam negara kita. Satu lagi saudara-saudara sekalian yang perlu menjadi tuntutan kita semua. Saya tengok di hadapan saya ini, majoriti saya rasakan, kalau tidak sekarang, setahun, 2 tahun akan datang, akan menjadi pengundi, layak dan berhak menjadi pengundi. Di negara kita masih menjadi perbincangan yang panjang. Pengundi-pengundi di kalangan pelajar dan rakyat Malaysia yang berada di luar negara, sama ada boleh mengundi ataupun tak boleh mengundi. Masya Allah, sedangkan di Mesir, sebagaimana saya sebut, setahun selepas kejatuhan satu rejim yang kejam dan zalim, mereka boleh melaksanakan pengundian kepada rakyat mereka yang berada di luar negara, di Saudi Arabia, di Kuwait, di Amerika Syarikat, di United Kingdom. Diberikan hak untuk mereka mengundi, tidak menjadi masalah, mafi muskilah. Tetapi di negara kita dijadikan suatu permasalahan yang besar, seolah-olahnya suatu yang terlalu sukar untuk dilaksanakan. Sedangkan di hadapan kita suatu contoh yang jelas. Dan inilah saudara-saudara sekalian, anak-anak muda di hadapan saya, menjadi tuntutan saudara-saudara dan kita semua untuk melakukan perubahan yang besar ini. Suruhanjaya pilihan raya di negara kita yang sepatutnya telus, bebas dan berkecuali, lebih merupakan kuda tunggangan UMNO dan Barisan Nasional. Suruhanjaya pilihan raya yang sepatutnya menjalankan tugas dengan bebas, sekarang ini menjadi alat dan perkakas UMNO dan Barisan Nasional
untuk meneruskan survival mereka dalam penguasaan kuasa politik yang ada di negara kita. Maka saudara-saudara sekalian mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar. Suasana perubahan yang berlaku di dunia ini tidak mungkin disekat lagi. Apa cara mereka lakukan? Yakinilah saudara-saudara sekalian, masa depan yang kita sedang lihat ini adalah masa depan untuk Islam, masa depan untuk pemuda-pemuda Islam. Jadilah saudara-saudara sekalian sebagai Ansarullah, sebagaimana yang menjadi tuntutan kita semua untuk kita melakukan perubahan yang besar. Kalau di Mesir boleh berlaku, kalau di Tunisia boleh berlaku, kalau di Morocco boleh berlaku, di Yaman boleh berlaku, di Syria sekarang sedang berlaku suatu kebangkitan yang begitu besar di kalangan rakyat. Saya yakin insya-Allah dan kita semua yakin perubahan yang besar akan berlaku dalam negara kita dalam pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang ini. Insya-Allah dengan kekuatan anak-anak muda daripada Perlis sampai ke Johor, Sabah, Sarawak dan pemuda-pemuda yang berada di luar negara, di Mesir, di Australia, di Amerika Syarikat, di United Kingdom, dengan tekad dan nekat untuk kita merubah kepimpinan yang penuh dengan kepincangan, kepimpinan yang penuh dengan rasuah, kepimpinan yang melakukan pelbagai bentuk penyelewengan, maka inilah yang menjadi tuntutan perubahan kepada kita insya-Allah. Boleh tak syabab? Boleh tak ni insya-Allah? Untuk kita lakukan perubahan yang besar. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sekian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.